Oleh kerana itu baginda Rasulullah SAW mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Kamu semua masuk syurga, kata baginda Rasulullah, kecuali yang enggan atau yang tak mahu untuk masuk syurga. Kata para as-sahabah, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mahu syurga wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka akan masuk dia ke dalam syurga. Barang siapa yang menyalahi dan bermaksiat kepada aku, maka merekalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita mengucap syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bermakna apa saja yang telah pun diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, dan larangan dan juga apa yang dibenci oleh baginda Rasulullah, hendaklah kita bersungguh-sungguh meninggalkan dari larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dikasihi lagi hormati, barisan para guru, para habaib, Habib Ali Zainal Abidin, Tuan Guru Syekh Abu Zaki, Tuan Guru Maulana Helmi, begitu juga dengan para asatidzah lain, Ustaz Azian, dan mungkin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada kehormatan kepada mereka yang berusaha, saudara Yusuf Azmi, dan juga semua daripada ahli semboyan dan para hadirin hadirat rahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah ketika mana kita berada di suatu tempat yang di dalam asar ketika diceritakan tentang ketika seorang yang lalu di satu lorong berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lorong itu berbangga daripada borong yang lain, mengatakan di atas aku lalu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan ini yang sekarang ini kita penuhi dengan zikrullah, selawat dan salam kepada Rasulullah, turut berbangga ketika mana diisi di tempat yang begini dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallam. Dan pastilah ketika mana kita berkumpul di dalam kita mengharapkan rahmat Allah di tempat seperti ini dengan kita mengisi dengan zikrullah dan salawat, pastilah sekarang ini mudah-mudahan kita dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan barakah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan surah Al-Insyirah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terkandung dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak, dan kami yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat akan engkau wahai Rasulullah Muhammad akan sebutanmu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, atani Jibril, datang kepada aku Sayyidina Jibril alaihi salam, menyampaikan firman Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata baginda Rasulullah, qala Rabbi azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, kaifa rafa'tu dzikrak, tahu tak kamu wahai Rasulullah Muhammad bagaimana aku mengangkat akan sebutanmu? Maka kata baginda Rasulullah SAW, kultu Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza dzukirta ma'i, ketika mana aku disebutkan, maka engkau akan disebut bersama dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mana seseorang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, maka tak lengkap dia tanpa menyebut pula engkau wahai Rasulullah Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian akan keagungan syahadah yang kesempurnaannya itu adalah dengan kita benar-benar bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Syahadah dengan maksud adalah dengan makna a'lamu, yakni aku mengetahui. Pengetahuan itu perlulah ianya diambil dengan menuntut ilmu. Oleh kerana itu, untuk kita benar-benar menghayati, memahami kepada syahadah pengakuan kita, maka hendaklah kita menuntut ilmu. Carilah ilmu, carilah para ulama, carilah guru untuk kita benar-benar mengetahui akan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang keduanya maksudnya adalah a'taqidu, ya ini berkeyakinan dan benar-benar yakin. Maka hendaklah keyakinan itu dibina dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah SAW. Keyakinan kepada Rasulullah dengan maksud apa saja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, yang diajar, yang diajak, yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW, maka hendaklah kita melaksanakannya bersungguh-sungguh semampu yang kita mampu. Dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita meninggalkannya. Oleh kerana itu baginda Rasulullah SAW mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Kamu semua masuk syurga, kata baginda Rasulullah, kecuali yang enggan atau yang tak mahu untuk masuk syurga. Kata para as-sahabah, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mahu syurga wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka akan masuk dia ke dalam syurga. Barang siapa yang menyalahi dan bermaksiat kepada aku, maka merekalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita mengucap syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bermakna apa saja yang telah pun diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, dan larangan dan juga apa yang dibenci oleh baginda Rasulullah, hendaklah kita bersungguh-sungguh meninggalkan dari larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga maksud asyhadu itu adalah a'tarif, iaitu mengenali dan mengakui. Bermakna pengakuan kita dengan syahadah kita itu adalah perlu dengan pengakuan yang benar. Perlulah dibuktikan dengan amal, perlulah dibuktikan dengan perbuatan kita. Ketika mana para as-sahabah, mereka benar-benar ketika itu beriman kepada Allah dan Rasul. Lihatlah bagaimana pengorbanan mereka, pengakuan mereka, pengiktirafan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengambil sedikit daripada waktu untuk kita menghayati daripada dua insan, lelaki dan perempuan yang sangat tinggi ketika itu, daripada benar keyakinannya dan juga taatnya dan cintanya, dan juga daripada kehebatannya di dalam mencintai dan mentaati kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika satu dalam peperangan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada as-sahabah setelah selesai dari peperangan, siapakah yang syahid? Maka dilaporkan satu persatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Rasulullah SAW, ada tak yang lain daripada itu? Mereka mengatakan fulan bin fulan, ditambah oleh mereka. Sehinggalah akhirnya mereka mengatakan tidak ada lagi wahai Rasulullah. Setiap kali ditanya oleh baginda Rasulullah, kata baginda Rasulullah SAW, ada lagi, aku kehilangan seorang sahabatku, kata baginda Rasulullah, iaitu Julaibib, kata baginda Rasulullah SAW. Maka mereka mencari ketika itu daripada jenazah Julaibib. Ternyata ketika itu Julaibib syahid. Di sekelilingnya ada 7 orang daripada musuh yang mati di sekelilingnya. Pada itu dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Nabi datang melihat Julaibib berada di tengah-tengah 7 daripada musuh yang telah pun mati. Kata baginda Rasulullah, dia telah pun melawan kepada 7 ini dan berjaya membunuhnya, dan dia dibunuh oleh 7 orang ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, huwa ma'i wa ana, dia adalah daripada aku dan aku daripada dia, kata baginda Rasulullah. 3 kali Nabi mengucap demikian. Luar biasa, dia daripada aku dan aku daripada dia, kata baginda Rasulullah. Satu pengiktirafan yang cukup luar biasa. Kemudian diangkat dengan tangan mulia baginda Rasulullah, didokong oleh Nabi SAW akan jenazah syuhada ini yang cukup mulia. Kemudian setelah itu akhirnya dikebumikan. Hebatnya insan bernama Julaibib. Siapa Julaibib ini? Yang disebutkan dalam lipatan sejarah adalah seorang Ansar yang rupa parasnya, minta maaf, adalah buruk, dalam keadaan hitam, dalam keadaan penampilannya yang cukup lusuh, dalam keadaan yang cukup hina daripada pandangan mata manusia. Akan tetapi luar biasa ketakwaannya kepada Allah, luar biasa kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun daripada apa yang perintahkan Rasulullah kecuali akan segera dilakukan oleh Julaibib.
Tidak ada medan peperangan kecuali akan ditemani oleh Julaibib. Tidak ada salat kecuali akan di belakangnya ada Julaibib. Demikian kesungguhan Julaibib itu dalam cintanya kepada Rasulullah. Satu hari Nabi mengatakan, wahai Julaibib, tidakkah kamu ingin berkahwin wahai Julaibib? Kata Julaibib, wahai Rasulullah, siapalah yang nak kahwin dengan aku ini? Diulang 3 kali oleh baginda Rasulullah. Dijawab yang sama. Bahkan dalam riwayat mengatakan, siapalah yang aku nak kepada aku ni tak laku wahai Rasulullah. Tak ada harga aku nilai aku, kata Julaibib. Kata Rasulullah, akan tetapi kamu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah Rasulullah bersama Julaibib. Ketika itu kepada seorang rumah dari seorang pemimpin Ansar. Kata baginda Rasulullah setelah dipersilakan, kata baginda Rasulullah, aku tahu kamu ada seorang putri, ada seorang anak perempuan, aku ingin menikahkan dia. Gembira seorang ayah ketika dia menyangka kalau yang akan ingin untuk menikah kepada anaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia mengatakan, aku setuju wahai Rasulullah. Kata Nabi, bukan untuk aku, kata baginda Rasulullah. Untuk siapa? Kata lelaki itu. Untuk Julaibib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berbincang dulu dengan ibu perempuan itu. Masuk lelaki itu ke dalam rumah. Kemudian berbincang dengan istrinya. Mengatakan Rasulullah datang membawa pinangan. Kata istrinya, aku setuju. Untuk mengatakan kenapa? Kerana dia menyangka kalau yang meminang itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata suaminya, bukan untuk Rasulullah tetapi untuk Julaibib. Julaibib ini dikenali, tahu. Istrinya mengatakan, Julaibib rasanya tak boleh kot. Tak naklah dia dalam begini dan begitu. Ketika itu perbahasan di antara suami dan isteri, ternyata anak perempuannya dengar perbualan itu. Kemudian setelah itu anaknya mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, apa yang berlaku? Kenapa diceritakan kamu dipinang oleh Rasulullah SAW, tapi untuk Julaibib? Nabi pinang engkau untuk Julaibib. Kata anak itu, wahai ayah dan ibu, kalau itu datang pinangan yang telah nak kawinkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku setuju. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa tidaklah layak bagi seorang yang beriman, lelaki dan perempuan itu, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, untuk dia itu menyalahi daripada pilihan Allah dan Rasulnya, dan apabila telah memilih kepadanya satu urusan, tak boleh menyalahinya. Maka demikian hebatnya iman seorang perempuan. Tak dilihat rupa dan paras, tapi yang dilihat adalah daripada apa yang telah diingini, yang telah pun dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya diterima pinangan. Maka ketika mana dikahwinkan Julaibib kepada perempuan itu, pada waktu malam itulah datangnya seruan jihad. Dan pada waktu itulah Julaibib yang pada waktu itu ada bersama istrinya. Istrinya seorang yang jelita dan baik. Nabi doa kepada perempuan itu, semoga Allah memberkati kehidupanmu dan tidak ada keburukan yang menimpa kepada kamu. Itu Nabi doa kerana ketaatannya kepada Rasulullah, kerana kesungguhan syahadahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mana seruan jihad dipanggil, Julaibib tak ragu ketika itu. Walaupun baru menjadi pengantin baru, melompat dia keluar daripada rumahnya, menyertai di medan peperangan, dan akhirnya syahid seperti mana yang kita ceritakan di awal tadi. Yang akhirnya Nabi SAW mengatakan, dia daripada aku dan aku daripada dia. Dan Nabi sendiri yang mendukung dan juga yang mengangkat jenazahnya, yang menguburkan dia. Hebatnya Julaibib di dalam syahadahnya membuktikan dengan amalnya, ketaatannya kepada baginda Rasulullah, dan hebatnya seorang wanita yang jelita, yang sanggup ketika itu taat kepada baginda Rasulullah SAW atas dasar sumpah setianya dan saksinya Nabi itu sebagai Rasulullah SAW tak mahu menyalahi dari perintah baginda Rasulullah SAW, sehingga walaupun Julaibib telah pun meninggal dunia, wanita tadi hidup dalam keadaan bahagia berkat doa baginda Rasulullah. Tak sampai akhir umurnya tak ditimpa kesusahan dengan berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita sama-sama benar-benar
memegang syahadah kita ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar kita berikrar dan bersungguh-sungguh di dalam mentaati kepada Rasulullah, kenal kepada Rasulullah, cari tahu cerita Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka insya-Allah kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, diberkati dengan pandangan para ulama kepada kita, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat usaha kita, dan mudah-mudahan usaha-usaha yang mulia akan diberikan oleh Allah barakah. Dan juga dari persembahan yang kita lihat daripada silat tadi adalah juga salah satu daripada apa yang disebutkan oleh Allah, wa'iddu mastata'tum min quwwah, hendaklah kamu mempersiapkan diri dari segala kekuatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita menghadapi apa kemungkinan pun. Kita adalah umat Islam yang ketika mana kita diajarkan untuk berakhlak dan beradab, akan tetapi kalau ianya digugat akan agama ini, maka kitalah insya-Allah berada di saf yang paling hadapan sekali, membela kepada agama Allah, membela kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada kita. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.